Hadirin yang saya hormati Musi Surah pada Musi dan Hikri dan Imam dan bila para muallim muallimat serta ustaz dan guru ulama dan muslimin-muslimat, ibu, bapak, adik-adik dan kakak dan dikasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menafakkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kurniaannya diberikan kita ruang masa dan waktu untuk sama-sama kita datang dan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kurniaan yang besar. Dan pada apa sampai dah Allah masih lagi memberikan penghidupan kepada kita. Yang mana itulah yang kita minta kepada Allah supaya kita berada dalam satu tempat ataupun satu bulan yang cukup besar dan cukup hebat, yang insya-Allah Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan, kita tahu Ramadan ini merupakan satu benda kurniaan yang hebat yang Allah berikan kepada kita, khas kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut juga tentang Ramadan, kita tahu Ramadan ini Allah berikan ganjaran yang cukup besar. Di antaranya bertentang di antara perkara-perkara yang kita buat dalam Ramadan. Kalau bulan yang lain, contoh berada Syaban, perkara itu disebut sebagai perkara sunnah dan pahala dia pahala sunnah. Tapi bila kita buat dalam Ramadan, benda yang sunnah dikira sebagai pahala wajib. Yang itu yang besar kan, itu yang hebat, yang tidak ada pada bulan yang lain. Sebab itu kita sebut bila kita berada dalam satu tempat yang kata rahmat yang tentang, maka kita gunakan waktu yang berada untuk kita terus melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita sebut sebagai rahmat, dia benda yang datangnya cukup besar. Kita sebut sebagai rahmat ni dia main kepada kita dalam keadaan yang sederhana. Sederhana maksudnya dia main besar sangat sebab dia akan pergi macam tu kan. Bila mana bila kita tak ambil kisah ataupun kita tak ambil peluang dan ruang yang Allah bagi kepada kita. Macam mana sampai bila kita tengok hari ini masuk Ramadan dan penjajian tentang saatnya dan masuk dekat tengah Ramadan dah. Dan lagi tak sedap kita dah puasa lagi macam berapa puasa dan pemerintah. Sebab itu benda rahmat. Sama juga tentang bila kita sebut tentang rahmat yang hebat yang besar lain. Contoh macam setiap bulan saya bawa jemaah saya pergi umrah. Yang setiap grup saya bawa. Bila kita sebut tentang umrah pun dia satu rahmat yang tidak semua orang Allah pilih untuk sampai atau untuk pergi. Sampai bulan Ramadan tak semua orang misalnya walaupun kita masing-masing doa Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah bagi sampai kami Ramadan. Orang manusia itu manusia berdoa pada yang sama seawal ketika mana berada dalam bulan Rajab. Tapi masuknya tak masuk lagi satu Ramadan, tiba-tiba Allah ambil nyawa dah. Jadi Ramadan yang terlepas, Ramadan yang terakhir untuknya. Semua juga tentang kalau kita ambil ruang waktu yang Allah bagi kita kesehatan untuk kita tak buat ibadah dalam Ramadan, kita tak guna. Jangan sampai Allah tarik nikmat sihat kita sedikit. Ada kawan-kawan kita sampai daripada satu Ramadan sebelum masuk Ramadan tu dia tadi saya panggil kita ustaz saya dalam Ramadan ni nak pulun tak pulun sedia kita tengok kuliah mana tasbih subuh mana tapi mana susun dah jadual tuan. Tapi masuk satu Ramadan Allah puji dengan Allah bagi rezeki. Sampai lah tuan masih berada di hospital. Sampai lah kalau kita tanya buat lagi rubbish, aku dah dengar saja tak buat lagi tentang buat. Tapi kita Allah bagi nikmat sihat, baliklah sampai Ramadan. Tapi kalau kita tak gunakan ruang dan peluang untuk kita melibatkan gandakan ibadah kepada Allah, maka kita jadi orang yang rugi. Dan tadi saya sebut datang ke umrah di Mekah Madinah tu nak tak semua orang boleh sampai. Kata kalau dia kata saya lebih banyak bila lain saya lebih tak ya, bila dia kata saya lebih banyak bila dia rasa. Tapi setelah saya maklumah tentang saya pernah bawa satu grup VIP ini dapat aman di dalam ya.
Berapa kali dah tentang saya pernah bawa, tapi sampai waktu ekor tiba-tiba Allah tak izin untuk lebih. Mana waktu tu lah pasport tinggal, waktu tu lah kat pasport dah salah nama, waktu tu lah aksiden, kamu tak? Nampak tak? Walaupun harta dia tu banyak lagi. Sebab tu kita sebut nikmat kalau Allah pilih, Allah bagi dia dan kita pun tak jangka, rupanya boleh dia tu kan. Sebab apa? Sebab saya pernah bawa jemaah umrah, saya bawa orang yang memang dia sebut secara terang tentang saya. Dia kata saya mainkan ini Ustaz, dia tak buat bebah pun, dia tak buat keluar satu sen radio pun dia tentang orang. Semuanya dia tak orang belajar, orang support saya, orang bagi sekian. Tapi bila kita tanya apa amalan, orang boleh kata dekat tentang kita bertanya jalan. Sebab apa? Amalan dia tu menyebabkan Allah pilih dia untuk dia sampai. Apa kata? Sampai Ramadan itu, bila mana kita sebut Allah izinkan kita, bagi kita ruang waktu masa untuk sampai, maka kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah apa yang kita nak dulu sangat ni? Baik, yang pertama saya begini. Yang pertama, bila kita duduk Ramadan ini kan, bila kita bangun awal dengan tinggalkan solat qiyam ataupun kita sebut solat tahajud. Tahajud ni bila? Tahajud ni boleh buat dua keadaan ataupun dua waktu. Yang pertama 1/2 malam. Yang kedua 3/4 malam. Dua waktu ni. Jadinya kalau kita bangun sekitar pukul 4:30, pukul 5, yang tu dia panggil 3/4 malam. Waktu tahajud tu mesti ada. Jadi waktu kita bangun awal itu kena buat dulu tahajud 2 rakaat ni. Dan tambah-tambah kalau ibu yang belakang lagi bawah dia. Dan kita tinggal semua bangun dah. Tambah-tambah besok nak cuti ni, 3 hari nak cuti kau. Menantu balik, cucu balik. Malam tu tanya orang, apa nak makan apa tu? Masing-masing dah susun. Ni untuk buat ni, buat ni. Pagi itu macam-macam ilmu dah. Kan macam bazar Ramadan kan. Nak sebut, bila kita bangun awal yang cantik dah tuan-tuan. Tapi kita susunlah dengan kita bangun buat ibadah kepada Allah dengan melakukan solat-solat tahajud ataupun musalli sunat tahajud di rakaat ini lillahi ta'ala. Habis tahajud dia tak habis yang satu lagi solat. Jadi pun kena buat lah. Pasal pun kena buat. Sebab kita dah berada pada ujung akhir zaman. Apa dia? Iaitu solat sunat taubat. Tapi dua ni, yang pertama tahajud, yang kedua solat sunat taubat. Saya Ustaz bukan dosa banyak saya buat pun. Ada juga. Saya bukan buat siasat tau. Bukan kira orang tentang, sebab kita berada di zaman fitnah. Kita berada di satu zaman yang kita tak mau tapi benda terjemah. Di zaman kita tentang. Zaman yang sangat mencabar. Dan zaman yang sangat suka untuk kita nak kongkong kita main nafsu kita. Sebab benda itu terpampang di mana-mana kan? Susah tentang ni. Sebab kita ni tentang saya sendiri dikenalkan orang yang kita sebut orang yang paling banyak melakukan syirik dan salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pendosa tentang. Kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sedar ataupun dalam keadaan kita tak sedar. Jadi kita ambil waktu yang pada Ramadan yang terbaik, lepas kita semayang tahajud, kita ambil 1 rakaat untuk semayang sunat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca doa atau baca ibu kepada istighfar. Mana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahlika wa 'alaika mastata'tu sampai habis. Baca itu ibu istighfar, baca lepas kita habis dengan taubat. Mudah-mudahan tuan-tuan kalau hari ini ataupun esok pagi kita buat ni, kalau itu hari Allah ambil nyawa kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syurga khatimah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila masa, bila waktu Allah nak jemput ataupun Allah nak ambil kita. Jadi kita kena banyakkan istighfar dan banyak sembahyang solat dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil doa dan sebab apa kita sangat bunuh dengan tuan-tuan dulu semua buat. Pada sebab awal tadi pun kita memang dapat ada dalam hujung akhir sangat tuan-tuan. Sebab tu apa yang disebutkan oleh kalam baginda Nabi yang mulia tentang tanda-tanda yang qiyamah ni hampir 60-70%.
Berlaku-berlaku keluar tentang apa yang kita nak belajar tak tahu lagi. Apa pun dia belum pun. Kalau kita ambil, saya sebut tentang dua benda tentang. Yang pertama Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlakunya yaumul qiyamah hatta sehingga mana kamu melihat tanah bumi Arab ini menghijau. Itu hadis yang sahih tentang tanda-tanda kedatangan yaumul qiyamah takkan lama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini berlaku tentang dia berlaku ketika mana bulan 12 hari itu gitu. Waktu banjir besar waktu itu. Yang bulan satu saya ini berdua belum dah itu sebelum nak besar video. Nampak orang nampak tentang yang mana bukit bukau yang dulu batu-batu yang tak ada apa. Dan sekarang kita tengok naik hijau lah macam orang tanam. Tapi kalau kita ambil terus akal fikiran kita yang uji atau pemahaman geografi kita yang tentang kawasan ni, tanah Arab yang tentang kawasan yang bukan dipanggil adalah hujan. Jadi kita hujan jadi susah hujan juga, tapi nak setahun tu boleh kira orang jadi susah. Tapi macam mana dia boleh naik sampai tahap macam tu tentang banyak tempat yang sangat menghijau di tanah bumi Arab Mekah dan juga Madinah. Dan itu dia antara satu perkara yang dah disebutkan oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Yang kedua, saya beritahu dan Nabi banyak ini. Apa lagi Nabi sebut? Nabi kata kiamat tidak akan berlaku hatta ketika mana sampai atau saat bila kamu melihat bahawa bangsa Arab ini dia akan kembali kepada lama boleh akan disebut Arab Jahiliyah. Akan balik pada sifat mereka yang buruk, yang dulu yang cerita. Lalu berlaku dia tak kan ini berlaku benda yang pelik-pelik dan ajaib. Kita tak tahu nak apa hal yang tentang. Dulu orang takut nak buat dosa ni di tanah haram ni. Maka apa mana lalu kita terang kata depan Kaabah sini pun boleh buka orang. Pelik tak pelik dah kita sebut. Sebab betul lah apa yang disebut. Macam kita sebut hari ni, kalau kita nak pergi umrah, ada dua visa, tentu visa umrah, satu visa ziarah ataupun visa turis, visa pelancong. Adalah orang kata apa kebaikan itu adalah kebaikan itu maksudnya ada dua visa ni, visa turis ni atau visa pelancong ni murah sikit daripada visa umrah. Kebanyakan travel ambil yang digunakan. Tapi yang tak apa-apa hancurnya, apa tak apa-apa nak baik apa? Bila disebut visa pelancong apa boleh dapat mana? Satu dunia boleh main. Sebab tu hari ini kita tengok di tanah haram sendiri kan berlaku nampak orang yang bukan orang Islam kita yang bukan seorang pendek yang kan boleh tak masuk ke tanah haram. Hari ini dah berlaku kan. Bahkan orang Arab tu sendiri bersama orang yang pendek. Tentang kita itu bisa tengok waktu Nabi melawan dan atau bersama Nabi SAW Nabi ke makam Nabi. Besok saya akan pergi lepas banyak saya pergi. Sebab betul saya tentang nampak orang Arab semua, ni orang kita kenal Arab je kan. Pakai seluar pendek masuk dekat makam Nabi SAW. Bukan pendek masuk nampak pendek apa sampai lutut masuk tu. Kalau kita tengok Allah pening kepala tu kan. Tapi betul lah yang disandarkan atau disebut oleh Nabi SAW itu di antara tanda-tanda yaumul qiyamah. Sebab tu kita anjurkan untuk kita hari ini perbanyakkan solat sunat, taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa kita di antara perkara yang lain kita ambil beberapa amalan yang sangat simpel tetapi dia punya impak dia punya kelebihan dia cukup besar. Apa dia? Kita amalkan satu zikir dari zikir yang mana disebut ataupun dibaca oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mana? Ketika mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika mana sahabat Nabi bersama Rasulullah solat, kemudian Nabi takbir Allahu akbar, kemudian Nabi rukuk kepada Nabi Atidlah. Ada satu orang sahabat yang dia ni orang yang suka baca jahar maksudnya dia suka baca kuat. Biasanya kalau suka baca kuat yang pertama dia nak suruh Nabi dengar bacaan dia, sahabat-sahabat ni ya.
Di antara benda yang disebut ataupun dia zikir dan buat penambahan ketika itu apa dia? Ketika menga'atilah. Bila kita sebut akidah apa? Rabbana sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita sebut bacaan, maka ditambah berkat, ditambah hamdan katsiran mubarakan fi. Dia tambah berkat. Ya. Kemudian habis solat kemudian Nabi pusing ke belakang. Untuk Nabi tanya soalan tadi, ya, Nabi pusing ke belakang. Bila Nabi pusing ke belakang, tabiat Nabi ni, bila Nabi nak bercakap dengan orang yang belakang, Nabi takkan balik macam tu tak. Nabi akan ikutin terus belakang. Maksudnya Nabi akan pusing belakang terus menghadap kepada orang yang dia nak bercakap ataupun dia nak berbicara. Ataupun siapa yang panggil Nabi SAW, Nabi akan pusing belakang tu. Itu di antara akhlak ataupun adab ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi kita boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, akhlak Nabi SAW. Kita tahu, kita kalau dia berjalan orang panggil orang tu orang memang tu panggil kita. Ya, Nabi tahu tentang Nabi tabiat Nabi sunnah Nabi SAW. Nabi akan pusing belakang. Itu sifat Nabi. Bila Nabi pusing belakang tentang Nabi tanya, siapa tadi yang buat ataupun baca hamdan katsiran mubarakan fi? Siapa nak bagi jawab tentang? Siapa nak bagi jawab? Siapa tak bagi jawab? Sebab itu tak diajarkan oleh Nabi SAW. Zaman kita bagaimana? Bid'ah ni berlaku tentu kan? Zaman Nabi ni berlaku. Ya, laku lah betul. Maksudnya Nabi tak hancurkan pun, dan Nabi tak suruh pun, tapi sahabat dah buat dah. Ya, berani nak jawab? Tak berani dengar. Dan Nabi tanya 2-3 kali tentang, barulah seorang sahabat katakan, "Ana ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? Itu riwayat. Nabi sebut tentang yang pertama, Nabi kata ketika mana kamu membaca zikir hamdan katsiran mubarakan fi. Ketika itu Nabi sebut riwayat yang pertama, aku melihat banyak malaikat ketika itu. Nabi sebut 70 malaikat turun ketika itu mengangkatkan doa kalian untuk dibawa kepada Allah SWT. Itu. Yang kedua, Nabi yang kedua, Nabi kata apa? Itu ketika mana kamu membaca hamdan katsiran mubarakan fi. Ketika itu aku melihat afdah kasama, abu kasama. Nabi kata aku melihat ketika itu pintu-pintu langit terbuka untuk mengangkat akan doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa tuan? Maksudnya pada tu Nabi tak suruh pun, tapi dia punya kafiat adalah apa buat yang ni yang berbuat. Dan hebat dan rentan, hebat, dan perkataan dia cukup simple dan mudah. Hamdan katsiran mubarakan fi. Dia zikir hamdan segala pujian bagi Allah, katsiran yang banyak, mubarakan yang memberi keberkatan fi kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak pakai waktu bila kan? Cuma kita dah bila sudah tetap kan? Waktu bila terakhir. Sebab terakhir kita paling banyak anti dah. Dan kita sembahyang pun erti solat itu apa dia kata? Solat wa doa. Solat itu doa. Kan? Jadi segala sepanjang tarawih kita beramal benda yang kita sebut tadi, yang diajar oleh sahabat yang tentang, mudah-mudahan doa kita takkan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi istijab dan perkenankan ketika kita solat tarawih atau kita bawa solat yang lain. Dan mudah-mudahan ini kita boleh jadikan sebagai amal. Sebelum kita tentang yang terakhir ni, apa dia katakan? Iaitu dalam Ramadan kita kena banyak memberi dan juga banyak infak. Banyak memberi dan juga banyak infak. Baik infak macam mana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar satu tentang ketika mana surut satu wahyu daripada Allah kepada yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu atau ayat itu bunyi dalam tentang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim, kata Allah. Ayat itu untuk apa makna tentang makna ni? Tidakkah Allah kamu ni Allah sebut
Dan terkadang kami ni tak disebut orang yang memberi lagi atau orang yang infak, sehingga mana kamu mimma tuhibbun, sehingga mana kamu memberi benda yang kamu sayang, benda yang kamu cinta, yang itulah yang baru disebut sebagai infak. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ayat nak sebut kita ni tak boleh sebut sebagai orang yang memberikan kebajikan lagi atau orang yang memberi lagi dengan ikhlas kerana Allah, selain dia tidak memberikan benda yang dia sayang. Bila ayat ini turun tuan-tuan, kemudian datang seorang sahabat Nabi SAW. Kalau kita tengok di Madinah, ramai sahabat-sahabat yang mereka ni punya harta yang sangat banyak. Banyak kan, maksudnya nampak orang kaya. Di antara teman-teman, di antaranya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Utsman dikatakan kaya dia bukan di Madinah, asal kaya dia itu di Makkah pun dah kaya tuan-tuan. Tapi sebab otak tak bisnes, dia tinggalkan Makkah untuk hijrah bersama Nabi. Dia tinggalkan seluruh kekayaan dia. Dia naik Madinah, dia bisnes baru menyebabkan dia kaya. Dia antaranya lagi kan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu pun kaya raya. Sebegitu kan yang Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu ni pun lagi kaya. Kekayaan macam mana? Baik, saya ceritakan tentang waktu ayat ini turun tentang dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia nak buat satu benda. Apa dia? Yang pertama, dia mewakafkan seluruh tempat ataupun kebun kurma dia kepada jalan Allah dan juga kepada Rasul. Kemudian tanah tentang baik tentang kalau masuk ke Raudah, kan kawasan Raudah tu dulu kawasan asal Masjid Nabawi itu asalnya dulu tentang Raudah betul pindah beberapa kaki sikit ke belakangnya, itu asal Masjid Nabawi dulu tentang. Jadi tempat yang disimpan yang mulia Nabi SAW itu tempat apa? Iaitu adalah rumah Nabi bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah Nabi dengan masjid tak jauh sangat kan. Jadi kawasan yang kita tengok selain daripada tersebut ni, kawasan itu dulu ada apa? Dulu merupakan kebun tambang ataupun kebun kurma, kepunyaan Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Mana keliling tu? Masjid keliling rumah Nabi dan keliling kawasan Masjid Nabawi dulu. Sebab itu kita masuk pintu 21 kan, bukan gate 21, pintu 21. Gate tu tak tembok lah kan. Kita masuk pintu 21, kemudian kita ambil belah kiri, kemudian yang ada satu diam, kemudian angkat kapet tu. Tapi nak angkat kapet, kita tanya tengok ada boleh ingat ni. Angkat kapet, kita boleh tengok ada situ ada dua tempat yang dibuat bulatan. Dan nampak sebelah tu nampak macam mana? Dia punya makna tu berbeza. Dia kala-kala ada dua bulatan. Bulatan tu berkata yang tu merupakan background ataupun telaga kepunyaan Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Nampak ni kawasan pembesaran hari yang kita duduk sembahyang semua, itulah kebun kepunyaan Abu Talha radhiyallahu anhu. Dan kebun tu kebun yang paling tuhibbun, yang paling disukai, yang disayangi oleh Abu Talha radhiyallahu anhu, termasuk dengan telaga yang lagi itu. Meskipun dia sayang telaga tu kan, kerana Nabi ketika mana Nabi nak pergi sembahyang, nak pergi masjid, Nabi akan pergi sana dulu untuk apa? Minum dan juga Nabi untuk di situ. Bila benda yang ada bekas Nabi SAW, benda yang tak sedap ni, kemudian Rasulullah SAW, benda tak sedap dari sedap tentang. Sebab itu kalau kita ziarah ke Hudaybiyah, kan Masjid Hudaybiyah, dan kita pergi Masjid Hudaybiyah, belakang Masjid Hudaybiyah itu adalah tempat perjanjian Hudaybiyah, itu tak ada masuk angin kan. Sebelah tu kita ada nampak satu building yang tinggi dah, dia dibuat apa macam Allah SWT, dia buat batu yang tinggi. Dalam batu tu ada satu biru, ada satu telaga tentang. Telaga tu dulu digunakan ketika mana berlakunya perjanjian Hudaybiyah, yang mana sahabat dan para sahabat Nabi dan juga Rasulullah buat kemah di situ, duduk tentang. Waktu nak berlaku perjanjian Hudaybiyah,
Jadi telaga tu asalnya tentang telaga yang ada racun. Bila dia mengaku kepada Nabi SAW, Nabi main di telaga tu dan Nabi mudah telaga tu, racun tu hilang tuan. Nabi dah tak ada masuk telaga tu. Sama telaga Allah tu asalnya telaga biasa je tuan. Tapi kerana Nabi duk minum selalu, dan kerana Nabi minum selalu tuan, maka telaga tu dia antara telaga yang sedap ketika itu ada dua. Sedap ketika itu. Jadi Abu Talha ni dengan saya, bila mana ayat perintah Allah turun dengan, maka dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku sayang kebun aku ni kerana kebun ni berada dekat dengan rumah kamu dan dekat dengan masjid. Yang kedua, aku cinta dan sayang background aku ni, telaga yang berada di kebun aku, sebab kamu tu main minum selalu, sayang dan maka seperti mana perintah Allah, maka aku berikan seluruh kebun aku dan termasuk dengan background ni, telaga ni kepada Allah dan juga Rasul. Artinya apa? Aku wakafkan dalam bahasa kita, aku wakafkan semua ni ke jalan Allah dan juga Rasul. Pertanyaan tu Nabi tanya dua kali, daripada kata Nabi tadi betul ke ni? Kan? Sebab dia tahu Abu Talha sayang kat kebun ni. Maka Abu Talha kata, ya Rasulullah, tentang rumah Abu Talha berada dalam kebun itu sendiri. Artinya kawasan dia teringat. Dia balik, kemudian dia bertemu dengan bini dia. Balik ke rumah. Balik rumah tentang dia nampak kepada isteri dia. Dia kata, wahai isteriku yang aku sayang, dia kata, demi Allah, turun satu perintah daripada Allah SWT. Tentang apa? Tentang Allah sebut lan tanabir, tidak disebut orang yang memberi lagi. Hatta sebagaimana dia berikan benda yang memang pun aku sayang ni, rumah kita ni, kebun kita, telaga aku sayang, maka aku telah berikan kepada Allah dan juga Rasul. Dan tuan bini dia kata apa? Tuan bini kata, wahai suami yang aku sayang dan aku cinta, betul lah apa yang kamu buat. Maka keluar dua pasangan suami isteri dan tuan daripada rumah mereka, kerana rumah mereka termasuk kawasan yang telah wakafkan keluarnya selai sepinggan. Hebat tak tuan? Kalau kita macam mana tuan? Kalau kita nak contoh kamu, surau kita, betul rumah kita tu tepi je, betul wakaf je, betul wakaf je kita nak kena wakaf rumah sekali, gagap dia tuan, orang tu dia beri rumah. Ya, tapi hebat tentang zaman Nabi ini, bukan kata sahabat yang hebat, isteri kepada sahabat pun mereka ni orang yang cukup salih, yang sami'ana wa ata'na. Ini benda yang luar biasa tuan. Sebab tu hari ni kita bayang tengok Sayyidina Abu Talha ni dan isteri dia tersebut, tak ada orang duduk dalam rumah. Tapi kita boleh bayang tengok berapa ramai manusia, berapa juta manusia yang hari berpusuk-pusuk datang ke Masjid Nabawi. Dan berpusuk datang penuh tuan. Yang solat, yang sujud, yang rukuk, yang mengangkat tangan tanda berdoa di tempat yang mana diwakafkan oleh Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Tuan masuk berapa kandak pahala di depan dalam rumah tu hebat tuan. Ini benda yang suka yang kita gambarkan, tapi itulah yang disebut oleh Allah SWT. Sebab tu kita tuan, kalau kita nak memberi kepada apa pun, kita jangan jadi orang yang berkira nak bagi-bagi dia. Sebab tu ulama kata kita ni kalau kita dah harta, tak kira harta apa pun jangan letakkan di hati, tapi letakkan di tangan. Bila letak di tangan, kita boleh ambil, kita boleh tuang, kita boleh lempak ke masalah. Letak di hati kita, kita sayang untuk kita infak, kita sayang untuk nak bagi, sayang. Sebab tu kita hari tak betul, itu nak bagi tak. Bila orang kata ni kita nak bagi sikit ni, tak suruh kafiz dan mana siapa ada baju ada elok, kita buat apa tuan? Silap kita apa? Tapi selengkap store kita yang 80 tahun memang kan, tengok mana bulan apa itu dia bagi orang. Sepatutnya kalau kita tak boleh beli baju baru, bagi duit suruh beli cara baju baru. Itu baru dia memang Tuhan pun. Sebab tu nak bagi kita. Sebab kita kena yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kerana rezeki semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Takkan miskin ketika orang yang memberi, takkan miskin orang yang sedekah. Tak ada kalau sejarah. Ada sahabat-sahabat Nabi dulu alaihi ajma'in, mereka memberi dalam keadaan Allah berikan mereka itu satu kegunaan yang besar dari apa. Cerita ayat yang sama yang tentang, iaitu ketika mana berlaku zaman Nabi, ayat sama turun dan tetap dibuat oleh sahabat Nabi yang lain. Waktu bila mungkin di Madinah ditentukan Allah SWT bagi satu kelebihan kepada Madinah, ialah kedatangan Nabi SAW. Bila Nabi main tentang Madinah yang asalnya dulu bukan tanah yang subur, Nabi datang Madinah dari tanah yang subur. Tapi Madinah ni dia banyak telaga waktu tu, tapi telaga dia banyak tak ada air. Main Nabi SAW ketika itu banyak telaganya yang ada air. Itu kerana mana kemuliaan Nabi SAW. Dan di Madinah bila Nabi main, kaum sangat banyak. Biasanya suku ni kelompok Arab dia juga. Tapi Nabi telah jadikan suku yang besar-besar ni sebagai dua suku. Di antara disebut golongan Muhajirin, yang seorang ni golongan Ansor ialah golongan yang berada di Madinah, yang tolong bantu untuk yang datang maksudnya yang hijrah. Yang hijrah kita sebut Muhajirin. Dalam dua grup besar ni tentang ada satu grup lagi, ada satu grup yang disebut ketika itu dipanggil sebagai ahli sufa. Dipanggil sebagai ahli sufa. Ahli sufa ni siapa dia? Ahli sufa ni di antaranya adalah orang luar. Dia disebut juga golongan Muhajirin, tapi dia main dengan satu tujuan yang tak sama dengan orang lain. Dia panggil ahli sufa, iaitu orang yang datang semata-mata nak menjadi penuntut ilmu kepada Nabi SAW. Jadi mereka ni main ke Madinah bukan untuk nero, bukan untuk hanya main untuk penuntut ilmu. Golongan ini disebut al-sufa. Jadi umur mereka di mana tuan-tuan? Umur mereka adalah dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi mereka duduk dan tidur di dalam Masjid Nabawi. Itu yang kita fungsi masjid ni. Kan masjid mereka tidur di dalam Masjid Nabawi. Hidup mereka di dalam masjid ni. Kan di antara ahli sufa ni tuan-tuan ada satu grup, ada tiga grup lah, tapi di antara ketua yang dilantik daripada Nabi SAW yang mereka silahkan sebut dia ramai lagi sahabat-sahabat Nabi, di antaranya iaitu yang dipanggil dengan gelaran dia Abu Hurairah radhiyallahu. Sebab Abu Hurairah bukan orang Madinah dan juga bukan orang Mekah, dia main boleh, dia dari negara lain, tapi dia main semata-mata untuk bertemu dengan Nabi, untuk ambil ilmu, atau kita sebut untuk talaqi dengan Nabi SAW. Sebab tu Abu Hurairah ni kalau kita tengok sirah dia hidup dengan zaman Nabi di dalam sekitar 4 ke 5 tahun saja, tak lama. Tapi kita boleh tengok dalam riwayat hadis 40 Imam Nawawi ke apa ke, paling banyak yang meriwayatkan hadis yang merawikan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan dia hidup dengan Nabi singkat. Sedangkan dalam sahabat-sahabat ni ada yang lagi lama. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, itu lama, Sayyidina Ali kan boleh kecil, sepupu Nabi SAW. Maksudnya walaupun mereka ni lama, tapi bukan tak ada hadis yang mereka riwayat, ada daripada mereka, tapi yang paling banyak itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal boleh banyak sebab dia disebut sebagai ahli sufa, orang yang menuntut ilmu. Betul banyak sifat ni tentang sifat Abu Hurairah ni. Nabi main saja masuk dalam masjid, dia orang yang menyebut Nabi SAW. Bila Nabi main masuk dalam masjid, dia akan berkepit dengan Nabi SAW. Bahkan disebut dalam ulama sejarah kata apa? Abu Hurairah selagi mana Nabi tak balik, waktu tu dia akan melekap sebelum. Maksudnya apa? Rapat dia dengan Nabi SAW. Dia takkan tinggalkan Rasulullah SAW. Sebab itu hadis dia banyak sebut orang-orang kemelihat Nabi SAW, istimewa kepada Nabi sebutkan semua dia, kebanyakan dia. Dan dari sufah ni kita sebut orang yang hanya mengatakan dia pun tak ajar, dia pun tak ajar, tak ajar. Sebelum makan apa? Sebelum makan, maka Nabi anjurkan kepada semua, kepada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansor untuk memberi makan kepada mereka. Kan
Tapi Nabi utamakan ini daripada golongan Ansor. Sebab kerana Ansor ni atau penduduk ketempatan ni mereka orang yang memang duduk tanggulah, dan mereka ada kebun-kebun tamar ataupun kebun-kebun kurma. Jadi anjuran Nabi pun, kamu kena bawa main tandan-tandan kurma setiap kali tanaman kamu mengeluarkan hasil. Maka bagi kepada ahli sufa. Yang jadi masalah dia betul tak? Sebelum turun ayat ni, sebelum turun ayat ni, kata sahabat ni orangnya lebih kurang kita, orangnya lebih kurang kita. Memang tabiat manusia bisa betul tak? Dia pun bukan masuk. Jadi bila kita semua orang yang meniaga, contoh kita hari ni contohlah kita jaga pisang, pisang apa ni kita bawa, kita jual, betul tak? Yang tak elok tu baru bagi masjid, betul tu kita buat perangai kita, yang elok simpan orang itu jual di grade A, B, kan? Yang tak elok yang masuk sikit, yang lah busuk, yang tu lah berlepas bagi orang, betul? Sama orang elok sama tu. Jadi tentang apa berlaku? Buah anggur yang tanda dah busuk, tanda yang tak masuk, dia tak makan. Maka dia ni dibawa di masjid. Bila ada sufa nak makan, apa berlaku tuan-tuan? Tak dimakan, kan? Nak makan apa tanda busuk, nak makan apa tanda tak masuk. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Bila mengadu kepada Nabi SAW lantaran turun ayat ni, yang sebenarnya lantaran pun tidakkah kamu ni disebut orang yang berkebajikan, melainkan kamu memang Tuhan pun memberikan benda yang kamu sayang. Dan bila ayat itu pun apa berlaku, maka ayat ini menegur juga golongan yang memberi makan kepada ahli sufa. Turun saja kali tuan-tuan, esok tukar tuan. Ini kelebihan sahabat yang kita tak boleh nak ikut lah. Maksudnya mereka turun, esok tuan bawa tandan-tandan kurma yang elok kepada ahli sufa. Sebab kita tak kisah ni kita boleh buka kitab Bahrul Mazid jilid yang ke-21. Dia cerita ahli sufa banyak ni, saya cakap lah. Jadi cerita ni tentang sebab tu ulama Nusantara kita ambil daripada kisah ni, yang mana bawa makan ke masjid atau bawa tandan kurma ke masjid. Dengan kita hari ni kita budayakan dengan kita bawa pisang tandan tu. Kalau tak tahu boleh nak mesti buat ke tak kan? Susah dia buat lah. Dulu sama-sama saya punya pondok dulu kan, mau pergi masjid nak makan pisang. Sebab apa? Ini dah budaya asal dia tak budaya. Sebab apa? Sebab ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Cuma kita ni makanan asasi kekasihan mudah untuk kita tanam ni pisang. Jadi ulama tukar kurma tu kepada tandan pisang. Sebab tu kita tengok dulu lah masa datang tuan-tuan. Setiap kali Jumaat ada yang tanda-tanda pisang digantung dulu, awal dulu tuan-tuan, digantung untuk orang makan. Mesti buat doa yang mahal kan? Mesti ada Jumaat yang ramai pun kan? Hari lain tak ada orang kan? Itu kaedah ni. Maksudnya kisah ni atau benda yang kita buat ni rupanya dia ada persanan. Bukan buat saja persanan dia benar. Kisah yang saya bawa oleh tuan-tuan tadi. Jadi kita ambil ni tuan-tuan daripada intibati daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi pokok orang tentang bagi benda yang terbaik atau bagi benda yang kita sayang. InsyaAllah kita lepas benda tu Allah ganti yang lebih baik. Ingat itu tentang sebab kita sebut apa benda yang kita bagi kepada orang hari ini, apa yang kita nampak hari ini, yang itulah yang kita akan collect, kita akan kutip ketika mana kita berada dalam kubur dan ketika mana kita berada di yaumul masyarakat. InsyaAllah dan baik segala itu insyaAllah dan mudah-mudahan kuliah yang berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu tetap kedaafan dan masa sendiri pada aku dan maaf ini terkait bahas soal taruhnya. Dan silakan tentang di luar sana tuan-tuan jangan bawa satu tabungan masa sedang masih menyambung kajian, bisa pula tolong bantu bersama-sama boleh masukkan tabung ataupun nak buat zakat dapatan negaan simpanan zakat fitrah atau pilihan kadang-kadang insyaAllah kan dia masukkan tabung ataupun Nabi ini buat komputer tabung insyaAllah. Yang kedua kita buat lancarkan satu program serta betul-betul faham sama yang kita buat, iaitu kita buat wakaf Quran, wakaf bil-share, wakaf kursi duduk yang mana kita akan laksanakan di Tanah Suci Mekah bersama dengan kawan-kawan sahabat tim saya dan masyarakat ada di Mekah insyaAllah.
Jadi kita akan Nabi yang kita akan laksanakan pada tengah Ramadan dan juga ujung akhir Ramadan. Jadi siapa yang nak berhajat nak buat, nanti mai kita belakang ni akan diambil orang di sisi, insyaAllah. Kalau semua kita akan masuk satu grup, beberapa pelaksanaan kita akan laksanakan masa itu. Yang kedua, yang ketiga, insyaAllah kita masih lagi buat atau buka lah untuk upah haji atau badan haji yang nak buat kepada arwah dan juga kepada orang yang sakit yang tidak ada peluang untuk bayar. Maksudnya boleh buat badan haji untuk dia, harga dan orang bos pun kami tengok lagi dalam, insyaAllah. Dan yang terakhir, saya bawa sedikit tentang yang kita panggil ni kajian yang lebih kurang daripada sana, iaitu wangian. Ya, ada dua flavor lah. Yang pertama iaitu bauan daripada raudah atau raudah kita sebutkan bauan yang digunakan raudah tu. Jadi saya beli yang botol besar tu, yang original lah. Jadi tidak ada campuran air dan sebagainya, mematukan bau sehingga bauan yang original ori lah, bukan campur-campur lah. Dan tu, kemudian satu lagi bauan daripada kasturi kijang. Ini pun dua-dua original, tidak ada campuran air dan sebagainya. Satu botol hanya berharga RM25 saja. Sebab nak kita boleh habis lagi, cuma tak banyak lah, saya bawa 11 gram botol ya. Kalau tak ada lagi, dan kita terus lagi BI mudah-mudahan kalau kita taruh di tabung dan juga di flash kita tu, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan pada malam ini Allah memberikan kita kefahaman dan juga memberikan kita keakuan, insyaAllah. Berdoa sekali kita tetap yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita kerjakan sebagai mahasiswa jadi bermanfaat jika sebahasa atau yang tertarik dan terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.